Assalamualaikum. I'm Shazina Zaki, currently working as UI/UX designer at this company in South Korea. I used to study in UniKL MIIT for my bachelor degree in interactive multimedia design. Thank you very much sebab stay tune dengan kami. So just now is a video of one of our alumni juga, alumni kita yang berada di Korea sekarang, berada di one of the company dekat sana, di Korea, South Korea. Okay, we will go to another panel, which is panel yang pertama tadi, Madam Suzidena Sulaiman. So there are a lots of creative designer out there, kan? Ramai sangat yang kita produce, okay, lecturer UniKL ni, lecturer BIMD, especially kita producekan ramai creative designer. Okay, so how UniKL MIT ni kita preparekan the student kita ni, BIMD student ni, macam mana kita preparekan dia, how for us to help them to win the battle of career, because macam kita sedia maklum career, terlalu ramai, terlalu banyak juga pelajar-pelajar yang graduate with the same same course kan, macam multimedia semua. Macam mana UniKL ni ada beza tak dengan yang universiti lain ke? Okay, terima kasih question tu. Okay, so memang BIMD ni memang diorang pun sama. Diorang adalah group yang sama juga kena battle untuk career ni. Betul tak? Contoh macam kita punya dua alumni ni pun sama. Diorang pun melalui benda yang sama. Okay, so kita as a UniKL ni, first kita bekalkan student kita dengan technical lah. Okay, itu memang tak dinafikan lah. Kita memang bekalkan student kita dengan full of skill on the technical. Okay, selain daripada tu, kita encourage juga student-student kita ambil any cert-cert yang kita tawarkan berkaitan dengan software, and also must join any competition atau apa-apa saja untuk mencantikkan portfolio. Okay, itu daripada segi portfolionya lah. Okay. And macam yang saya terangkan tadi, kita seboleh mungkin kita solidkan student kita ni sebelum diorang pergi ke industri, sebelum diorang join alam pekerjaan tu. Kita solidkan diorang ni dalam bidang diorang pilih, which is BIMD ni. Okay, so sebagai contoh kita bagi diorang technical. Okay, on the technical ni bila buat assignment lah, contoh sebagai assignment, kita bagi diorang task, kita bagi diorang all the requirement and also the deadline. Okay, actually sebenarnya itu adalah benda yang sama bila mereka bekerja. Bila mereka bekerja, mereka dapat brief ataupun mereka dapat any requirement daripada klien. Klien nak macam ni. Okay, cuma berbezanya iaitu daripada klien. Yang ini daripada lecturer. Okay, tapi sama juga ada deadline. Deadline tu yang penting sekali. Kita always push student kita to meet the deadline. Okay, supaya berdisiplin. So bila dah kerja pun akan terbiasa, terbawa culture yang ikut deadline tu. Okay, itu antaranya lah. Okay, so kita dah sentiasa polish student kita ni on technical and pandai buat kerja ikut requirement dan ikut deadline. Okay, selain daripada tu, kita juga melatih student kita ni bekerja secara individual dan juga berkumpulan. Okay, sebab ada certain assignment yang kita bagi individual and ada certain assignment yang kita bagi berkumpulan. Kenapa kita as a lecturer ni kita bagi dua type of assignment ni lah? Sebab kadang-kadang mungkin kita akan perlu buat satu kerja tu secara berseorangan, individu.
and ada juga yang kita perlu bersama group. So bila bersama group dia akan polish dia punya skill lah, how to communicate dengan group members, macam mana nak bagi work task dan sebagainya. Okay, macam mana kita nak respect the group members. Okay, semua tu penting lah. Sebab tu dekat UniKL kita memang akan ada bagi task individu and also group. Okay, selain daripada tu kita juga, saya percaya semua subjek dekat CMA ni semua memerlukan student untuk present diorang punya hasil kerja. Kenapa perlu present? Kita tak saja-saja suruh student kita present work sebab kita nak latih student kita on the communication skill. Okay, macam mana student kita tu bercakap tentang hasil kerja mereka. Diorang ni should proud dengan apa yang diorang dah hasilkan, and diorang can explain to us tentang elemen, tentang idea dan tentang sepenuhnya tentang design mereka. Sama juga benda tu yang akan dibawa di alam pekerjaan nanti. Diorang nak pergi interview and also bila diorang nak explain about diorang punya artwork kepada diorang punya clients. Okay, ini antara yang kita as a lecturer di multimedia ni try to solid ataupun try to packagekan kita punya student, which is on the technical, on the communication, on the presentation, on the work culture, boleh bekerja dalam kumpulan dan sebagainya, insyaAllah. Alright, thank you very much. Dan daripada tu kan, daripada observation saya before this, kita find out that ramai student multimedia ni dapat gain their own money during even masa tengah belajar pun diorang boleh gain money. Maksudnya diorang boleh buat part time job because they have the skill kan. Soft skill tu penting, which is dia boleh buat part time job even during study, as long as they know how to maintain ataupun manage their time. So boleh Madam Suzy cerita sikit macam mana mengenai ni? Boleh. Tajuk ni memang menarik lah. Azizi mungkin lagi suka tajuk ni lah. Kan? Okay, actually sebenarnya memang kita memang galakkan. Bukan nak kata kita ni galakkan nanti orang akan kata macam UniKL ni galakkan student bekerja ke? No, sebab kenapa kita galakkan tapi dengan syarat pelajaran ataupun study ni mesti kena letak pertama lah. Job tu nombor 2, assignment tu pertama. Okay, kalau dia boleh control time, kalau dia boleh time management dia nice, cantik, which is dia boleh fokus on pelajaran and also dia punya kerja part time tu, dia dapat banyak dalam masa yang sama. Dia dapat duit, dia dapat portfolio and dia dapat degree. So why not kita encourage budak buat tu, encourage student buat benda tu, satu benda yang bagus saya rasa. And yang paling penting sekali sebab bidang multimedia ni sangat mudah buat part time ataupun freelance job. Kenapa? Sebab bidang kita ni kita hanya memerlukan komputer dan teknologi. Ada internet, kita boleh deal dengan customer. Ada internet, kita boleh deal dengan klien. Kita buat dekat rumah, kita buat design dekat rumah, kita send je through email. Kita pun tak perlu pergi, kita boleh buat selepas waktu kelas, waktu malam, weekend. So dia tidak mengganggu actually sebenarnya during time class tu dia tak mengganggu pun. Okay, balik daripada kelas buat assignment dulu and then malam tu baru buat freelance. Okay, nak duit lebih kan? Kenalah stay up lebih sikit. Macam itulah konsep dia. And lagi satu benda ni sangat mudah. Bila sangat mudah dan dia tak mengganggu semua, kita pun as a lecturer kita memang support student kita. And memang betul ramai sangat student kita sebelum habis lagi diorang ni dah jadi designer, dah jadi photographer, dah jadi videographer, and even diorang ni dah top sebelum habis belajar pun lah. Contohnya Azizi Musa ni one of the kita punya alumni yang dah top sebelum habis lah. So bila dia dah habis ni dia support dengan knowledge dia yang dia dah belajar dekat BIMD tu, dia jadi lagi power lah. InsyaAllah. Okay. Alright, ya betul sekali. Alright, contoh memang ramai student kita daripada belajar lagi, dia orang slowly buat and then end up kadang-kadang sampai dia orang dapat create satu company hasil daripada part time tu kan. Ramailah kalau tak ikut kan. So as long as they know how to manage their time tu je.
Okey, seterusnya kita akan proceed kepada soalan untuk panel yang kedua. Panel kita wakil industri Puan Hazrin. So I noticed that you guys your team ada stokis 80 orang plus. Okay, ramai tu kan. Agent pun ramai. So macam mana company Puan ni boleh ada seramai 80 agent atau berapa 200 agent macam tu, and then apa strategi yang membuatkan Pocket Doraemon ni dapat meluaskan lagi pasaran? So because it's very interesting. Okey, terima kasih Puan Zuraini. Okey. Macam kami di Pocket Doraemon actually kita produk F&B, tapi dia macam ni Kak. Dalam bisnes kita ada model bisnes, tapi dalam Pocket Doraemon kita pilih model bisnes sistem agent. So ada certain business dia akan go for retail, ada certain business dia akan go for franchise semua kan, tapi kita memilih dalam bisnes kita pilih sistem agent. So kita memang membuat rekrutmen setiap hari, menggunakan platform lah. Maksudnya kita menggunakan semua platform, semua platform tu adalah zero cost marketing. Cumanya dengan digital team kita yang yang macam contoh digital marketing ni baru kita buat ABS lah. Contoh ada team kita yang akan handle untuk ABS. Actually dulu saya pun buat ABS sendiri. Dulu saya semua buat sendiri. Design buat sendiri. Sebab actually saya bermula dekat rumah. So saya dulu design saya buat sendiri, ABS semua sendiri. Tapi bila kita dah masuk kedai, kita dah ada kedai, kita leverage. Kita leverage maksudnya at the same time kita berkongsi rezeki lah dengan orang lain. So kita buat rekrutmen melalui social media. Saya memang macam sekarang terus terang saya memang buat live everyday dekat TikTok. This time je yang saya agak sibuk, so saya buat satu hari 2 kali je. Kalau biasa kita akan buat tengah hari, petang dan malam. Macam biasa kalau saya buat live di TikTok tengah malam pukul 11 tengah malam sampai pukul 12 memang orang ramai. Walaupun kita punya follower dekat TikTok baru 12,000, kalau ikutkan sebenarnya sikit nak compare TikTokers yang lain lah. TikTokers yang lain memang lagi banyak. Tapi sebenarnya bagi saya macam kita buat rekrutmen setiap hari, tapi kita jangan rasa macam contoh bila follower tu sikit, bila kita buat live tak ada orang nak tengok. Sebenarnya kita kena buat je. Maksudnya buat je, jangan nak fikir macam mana nanti orang tengok lah apa tak. Kita terus buat. Sebab kalau kita dah buat baru kita tahu apa yang kita nak betulkan. Sebab saya waktu first time memang tak ada orang tengok. Saya buat je lala sampai naik macam 800 lebih mata. Memang banyak dekat TikTok, dan saya banyak juga close talkies daripada TikTok live sahaja. Dan sama jugalah contoh macam kalau katakan yang orang buat servis daripada TikTok, contoh yang buat servis drawing ke apa ke pun boleh buat sambil kita buat drawing tu, sambil kita buat live pun kita boleh tarik customer sebenarnya. Macam kami di Pocket Doraemon rekrutmen tu berlaku memang menggunakan zero cost marketing everyday dan juga ABS lah. ABS, IGS dengan TikTok ads kita baru nak masuk. Sebab kita dengar TikTok ads sekarang memang lagi macam ABS sekarang okey, tapi ABS saya tak tahulah, mungkin saya rasa macam sekarang susah sikit nak close. Macam susah sikit nak lead masuk tu agak macam mahal. Tapi TikTok ads ramai yang kata okey, so kita pun go for TikTok ads. So Alhamdulillah okey lah, tapi saya banyak close TikTok live lah, lebih kepada rekrutmen sebenarnya. I see, okay. So satu kena konsisten lah kan, maksudnya walaupun ada orang tak ada orang. Betul. Buat je, jangan malu-malu, jalan je terus. Okay. Seterusnya, apa kriteria kalau Puan nak cari team tu kan, apa kriteria yang Puan nak ataupun Puan mahukan dalam pemilihan team yang baru? Biasanya? Okay, kalau macam kami di Pocket Doraemon, saya bahagi dua department. Saya di bahagian production dan bahagian management. Bahagian management tu termasuk admin, team sales dan juga digital marketing. Tapi bahagian production, karakter dia sebenarnya karakter semua sama je, tapi macam saya akan, of course yang first saya akan cari yang ada disiplin lah. Disiplin tu sebab bagi saya dalam apa-apa pun kerjaya ataupun bekerja, disiplin tu sangat penting lah. Sebab disiplin tu kalau tak ada memang susah untuk kita nak growkan kita punya pekerja lah kan. Okay, nombor 2 adalah maksudnya menepati masa. Macam kita dekat Pocket Doraemon kita punya time bekerja 8 sampai 5. So saya punya staff memang kena datang at least awal 5 minit ke, ataupun kalau pukul 8 pun okey. Janji bukan pukul 8.30. Kalau 8.30 kita akan tanyalah sebab apa. Tapi kalau keep on selalu lewat, kita akan ada kenakan
macam warning letter semualah. Sebab saya memang perlukan staff yang disiplin sebab kami di Pocket Doraemon kita melibatkan production. Bila ada team production contoh yang tak cukup, dia akan effect untuk team yang lain untuk bekerja. Dan saya juga perlukan, kalau saya perlukan kriteria yang team yang boleh bekerjasama lah. Maksudnya dia boleh get along dalam satu team. Maksudnya kalau kita ada OT, masing-masing boleh OT sama-sama. So daripada seorang buat kerja, so sama-sama, so kerja pun boleh cepat siap. Dan at the same time juga saya perlukan maksudnya kita perlukan kriteria orang yang amanah dan integriti lah. Sebab bagi saya integriti tu satu tahap, maksudnya integriti tu dia akan boleh berlaku, maksudnya kalau dia kena jujur dengan diri dia sendirilah. So macam mana kalau dia tak jujur dengan diri dia sendiri untuk dia bekerja dengan kita kan. So saya perlukan orang yang kriteria yang macam tu lah. Disiplin, punctual, integrity. Punctual, yes. Amanah semua. Okay. So ada soalan sebenarnya dekat Facebook. Ada yang berminat agaknya dengan Pocket Doraemon ni, tanya macam mana nak buka bisnes. Ni kena tengok TikTok live ni. Macam mana nak buka bisnes Pocket Doraemon ni? Saya tahu siapa yang tanya soalan ni. Okay, itulah kan actually dengan Pocket Doraemon ni sebenarnya kita macam saya cakap tadi lah, kita menggunakan sistem agent. Kita memang sekarang memang wakil jualan kita, distributor kita adalah stokis dan agent. So saya di production hanyalah sebagai distributor. Kita ni pengeluar dan juga pembekal lah di Zahla Jepun. Kita memang mass production. Maksudnya everyday kita akan buat at least paling sikit, paling rendah pun 5 ke 600 box setiap hari. Maksudnya lebih kurang dalam 12,000 keping Pocket Doraemon. Yang tu yang kita produce setiap hari dan saya ada team production. Saya ada department lah, maksudnya kita divide. Kita ada bahagian untuk buat kulit Pocket Doraemon, bahagian oven, bahagian krim, bahagian packing, bahagian logistik saya ada. So untuk nak buat bisnes Pocket Doraemon ni memang dia bermula dengan agent ataupun stokis. Sebab sekarang kita buat promo lah. Tengok saya dah terpromote pula kan. Kan sekarang kita ada promo lah. Maksudnya yang berminat nak jadi agent pun boleh, nak jadi stokis terus pun boleh. Macam saya panggil Miss Git lah Okay, macam Miss Git tanya franchise ke agent ke dropship ke, kita memang sekarang fokus kepada agent dan juga stokis. Dropship pun ada, tapi dropship ni saya tak fokus sangat lah. Saya lebih kepada sebab kita bukan produk postage. Kita produk makanan, so kita tak boleh postage. So kita fokus kepada agent dan juga stokis. So stokis adalah wakil jualan kita yang terbesar lah dalam Pocket Doraemon. So dia punya margin untung pun tinggi. Franchise saya belum ke arah franchise, tapi dari segi saya punya planning dalam saya punya planning dalam 3 ke 5 tahun memang adalah untuk buka franchise. Tapi buat masa sekarang saya memang fokus more to networking. Sebab saya memang kita memang galakkan, kita sebenarnya at the same time Pocket Doraemon ni saya tubuhkan satu platform untuk nak membina platform untuk bantu orang-orang di luar sana yang at least macam suri rumah, yang duduk rumah je boleh buat income. Maksudnya mungkin senang je kan, cara dia senang je. Saya ajar, ambil je konten kita bagi, poster kita bagi, copywriting semua kita dah bagi. That's why team digital marketing ni penting sebab saya dah ada team semua. Copywriting semua saya bagi. Poster semua, video-video artis yang kita minta diorang review semua, ambil je, posting je. Yang penting bagi saya untuk nak berjaya dalam apa-apa pun, konsistensi. Kalau kita bagilah macam mana pun tapi mereka tak bertindak dan tak buat, memang takkan mendatangkan hasil pun sebenarnya. Macam itulah. Dia satu Malaysia ke? Betul. Saya ada stokis dan agent boleh dikatakan di seluruh Semenanjung Malaysia. Kecuali Sabah dan Sarawak sahaja. Dan kalau yang berminat nak jadi stokis ke contoh, kita hantar free of charge sahaja. Sampai Kelantan, Terengganu semua. FOC sahaja. Okay. Hanya ambil kita punya bahan, promote je. Itu je sebenarnya. Okay, lepas ni Cik Sahalidin boleh jadi stokis dekat UniKL. Okay, seterusnya kita akan pergi ke panel yang ketiga, Cik Azizi Musa. Soalan untuk Cik Azizi, sebagai content creator, digital content creator, apa kualiti atau skill yang diperlukan sebenarnya? Skill, kalau cakap pasal skill, satu kita kena ada konsistensi lah. Konsistensi tu dari semua aspek, daripada momentum kita punya kerja. Kalau macam saya ambil gambar, kalau konsisten tu tak ada, dia punya mood gambar tu tak sampai.
dia jadi problem kat situ lah. And lagi satu, time management. Kalau sebab saya buat freelance for now, time management ni maksud saya macam kita kena follow deadline, kita kena buat kerja dengan sepatutnya, sebab kadang-kadang macam kita dah ada ongoing project and then akan ada masuk lagi project lain, maybe ada a few task lain, so dia akan kacau kat situ lah. So time management pun penting lah, macam Puan Hazrin cakap juga. And then up to date, even kita punya software pun, let's say Adobe software, diorang pun up to date, diorang ada benda baru. And benda ni sama dengan designing lah, sama dengan gambar. Kita kena tengok follow trend sekarang, orang suka macam mana. Kalau macam dulu maybe contoh gambar kahwin, orang suka macam semua baju putih terang. Lepas tu sekarang pun dah ada trend yang style buat style lain pula, style gambar lain. Lepas tu multitask, tak pun kita ada more than one skill lah. Even I rasa kalau macam kita interview pun dekat luar pun, orang akan cari yang kalau boleh, orang akan tanya macam apa lagi benda yang you boleh buat. So for me, luckily I belajar dekat UniKL, sebab saya punya fokus dekat fotografi. Tapi dekat UniKL dulu pun saya belajar banyak benda lain, advertising, storyboard, benda-benda lain lah. So benda tu boleh membantu juga dekat saya punya kerja, even saya buat fotografi. Lepas tu pergi skill. Okay, be ready with extra ideas, extra plans lah. Let's say macam kadang-kadang saya pernah propose satu di shoot ni. Okay, saya propose to buat shoot macam ni lah, di style. And then kadang-kadang klien tu, diorang ni boleh tukar ni tau, boleh tukar kemahuan diorang tu boleh tukar. So apa yang saya buat selalu saya ready plan, like a few 2-3 plan lah. And then kalau dia tak okay dengan tu, saya boleh terus tukar idea lain. Okay. Skill lah. Sama, lebih kurang kan nampak industri dengan even you buat freelance ke fotografer, semua tu related, agak sama lah dia punya apa yang skill yang kita perlu ada kan. So consistent, kena selalu up to date, disiplin tu penting, and also multitask, boleh buat macam-macam kerja kan. Semua tu multimedia student semua ada tu kan. Alright. Okay, daripada from your experience kan, do you agree, okay, design field ni, bidang design ni adalah lifelong learning, which is lifelong learning process lah. Okay, can you elaborate lebih lanjut lagi lifelong learning ni? Ya, saya setuju, sebab kalau cakap pasal art ni dia tak ada barrier, dia tak ada hujung dia. Let's macam lagu pun, boleh tak you guys imagine lagu tu, one day semua lagu dah buat, nama dah tak boleh buat lagu lah. So sampai sekarang pun lagu orang still keep produce tau. So dia tak ada hujung dia. So sama juga dengan art, bila you are into something, like for me fotografi kan, so I ada focus, my own focus. So let's say macam I buat shoot product, shoot event apa semua, and still ada banyak lagi benda yang boleh belajar. And even macam media lain, macam saya buat foto, banyak lagi benda lain yang boleh kita belajar untuk kita gabungkan dalam kita punya field lah. So untuk belajar satu benda tu, bagi saya macam even kalau kita tengah bekerja pun tak jadi masalah, sebab kita pun boleh belajar macam-macam. Kita banyak platform, kita ada YouTube, kita ada semua online lah. Kita boleh join online class pun boleh. So saya setuju with that statement. Alright. Yes, lifelong learning memang proses belajar ni sampai bila-bila, sampai mati pun kan, sama lah kita akan belajar. Alright, ini adalah soalan terakhir untuk slot kedua kita. So seterusnya kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung selepas ini.